Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan usia umur kita dan diberikan kesihatan yang baik. Dapat sama-sama kita meneruskan lagi kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini yang bersifat sementara. Sekiranya kehidupan kita baik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, maka baiklah kehidupan kita di akhirat. Dan sekiranya kehidupan kita buruk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, maka buruklah kehidupan kita di akhirat. Jadi insya-Allah pada pagi ini nyambung siri kuliah pengajian kita menggunakan kitab koleksi kisah ulama silam yang kaya dengan pendidikan akhlak Rasul mulia, umat mulia dan akhlak mulia. Kita sambung kepada bab yang berikutnya, bab yang ke-6. Tajuk kita pada pagi ini ialah An-Nasihah, iaitu nasihat. Satu kisah yang akan kita tengok tentang satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Jarir bin Abdullah ini satu orang sahabat yang memiliki rupa paras yang cantik, rupa paras yang elok. Umar bin Al-Khattab pernah menyebut kepada Jarir bin Abdullah ini sebagai Nabi Yusuf umat ini. Nak cerita elok, tampan rupanya, seolah-olah seperti Nabi Yusuf. Dan Jarir bin Abdullah ini dia masuk Islam pada tahun 10 Hijrah di Madinah. Dan dia mengucap bai'ah ataupun sumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jarir bin Abdullah, aku berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa janji setia dia? Yang pertama sekali dia kata, untuk aku mendirikan solat. Aku bai'ah, sumpah setia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama sekali untuk aku selalu mendirikan solat. Mendirikan solat. Yang kedua, untuk aku sentiasa membayar zakat, dan yang ketiga iaitulah bernasihat kepada setiap orang muslim. Ini tajuk kita yang berkaitan dengan nasihat. Agama itu sendiri adalah nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama itu sendiri adalah nasihat. Memberikan peringatan kepada umat ini melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah akhir hayat, sampai ke akhir hayat,
Abdullah ataupun Ibnu Abdullah, Jarir bin Abdullah ini, dia tetap teguh berpegang dengan janji dia, bai'ah, sumpah setia dia yang dia lafazkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk teguh dalam melaksanakan 3 janji yang diucapkannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat. Al-Imam At-Tabrani di dalam kitab Mujma' Al-Kabir meriwayatkan bahawa suatu hari Jarir bin Abdullah dia pergi ke pasar bersama dengan pembantu dia. Dia pergi ke pasar untuk membeli seekor kuda. Dan setelah melihat kuda yang diinginkannya, Jarir memerintahkan pembantunya untuk membeli kuda tersebut. Dan pembantunya dan pemilik kuda telah sepakat dengan harga 300 dirham. Lalu mereka mendatangi Jarir untuk mengambil wang yang disepakati. Jarir bertanya, berapakah harganya? Pemilik kuda berkata 300 dirham. Jarir berkata, kuda ini bernilai lebih daripada itu. Orang itu bertanya, berapakah harganya pada pandangan kamu? Jarir berkata, kamu harus menjualnya antara 500 hingga 800 dirham. Lalu pembantunya memberitahu harga itu kepada pemilik kuda tersebut. Apabila ditanya mengapa beliau melakukan sedemikian, maka jawab Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, aku berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa menasihati kaum muslimin. Baik, tuan-tuan, bila kita sebut perkataan nasihat, nasihat ni dari perkataan bahasa Arab, kita pun ambil sebut nasihat. Nasihat itu daripada perkataan bahasa Arab. Karena banyak orang menyangka bahawa nasihat itu hanyalah berbentuk kata-kata saranan ataupun usul ataupun kritikan pedas yang disampaikan kepada orang lain. Namun sebahagian daripada kita sukar untuk membezakan di antara nasihat. Di sana adanya nasihat dengan celaan, nasihat dengan celaan. Padahal sebenarnya perkataan nasihat itu berasal daripada perkataan bahasa Arab an-nushu. An-nushu dia punya masdar dia, kata dasar dia. An-nushu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang bermakna ketulusan. An-nushu maknanya ketulusan, keikhlasan, dan juga dengan makna bersih daripada kotoran. Itu makna an-nushu. Madu yang nasih ialah madu yang telah benar-benar bersih daripada campuran benda lain. Maka perkataan ataupun lafaz nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selalunya menghendaki dengan membawa maksud kebaikan untuk pihak yang lain. Itu makna an-nushu ataupun nasihat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Khattabi dan Ibnu Athir berkata, nasihat itu adalah sebuah kata yang mengungkapkan keinginan agar orang lain mendapat kebaikan. Itu maksud nasihat. Jadi nasihat ini sangat luas, yang lebih luas daripada sekadar usul, malah meliputi semua perbuatan yang bertujuan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu yang dimaksudkan dengan nasihat. Baik. Bila hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi, Nabi kata ad-dinun nasihah. Agama itu ialah nasihat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata agama itu ialah nasihat. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda menjawab, untuk Allah, untuk Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam di kalangan mereka. Berdasarkan
tafsiran di atas kita dapat memahami bahawa hadis ini hendak menjelaskan tentang hakikat agama Islam. Hakikat agama Islam yang Nabi SAW menyebutkan kepada kita bahawa inti agama ini adalah mempersembahkan ketulusan bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dan semua kaum muslimin, semua kaum muslimin, dan juga menginginkan kebaikan bagi mereka semua. Apa maksud nasihat untuk Allah? Nasihat untuk Allah dan Rasulnya berarti menyukai agar kedua-duanya sentiasa dicintai dan perintah kedua-duanya sentiasa dituruti. Ini adalah kerana ketaatan merupakan kebaikan yang disukai. Kebaikan adalah merupakan, ketaatan adalah kebaikan yang disukai, dan kemaksiatan merupakan kebencian ataupun keburukan yang dibenci. Jadi dalam hidup ni ada dua, sama ada kita buat baik ataupun buat jahat. Adanya dosa, ada pahala. Ada syurga, ada neraka. Siapa yang nak Allah Ta'ala suka, nak Allah Ta'ala redha dekat dia, dia kena taat kepada perintah Allah. Dia kena buat segala benda kebaikan supaya Allah Ta'ala suka dekat dia. Dan kemaksiatan dosa ni dia melibatkan kepada dua jenis, dua perkara lah. Yang pertama, dengan kita melakukan perkara-perkara dosa dan maksiat itu sendiri, benda yang haram, itu dah berdosa dah. Dan yang kedua, berdosa juga dengan kita meninggalkan perkara-perkara yang wajib, tinggal solat, tinggal puasa. Jadi ada dua bentuk, sama ada kita buat benda dosa, benda maksiat itu sendiri, dan yang kedua dengan kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Baik. Maka justru itu dia kata orang yang nasihat kepada Allah dan Rasulnya sentiasa berusaha agar memastikan hukum-hukum Allah diterapkan dengan baik di dunia ini. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Hurairah, daripada Abu Umamah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Allah berfirman, ibadah yang paling utama yang dilakukan oleh hamba-Ku ialah nasihat untukku. Itu dalam hadis kursi. Dan maksud nasihat untuk para pemimpin muslimin artinya menyukai agar mereka selalu diredai Allah, ditaati oleh rakyat, dan dibantu mereka mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Bahkan seringkali para ulama berdiri di hadapan raja-raja untuk menyampaikan kebenaran kerana terdorong oleh sikap ini. Imam Ahmad bercerita tentang satu orang ulama di Madinah. Nama dia Ibnu Abi Dhi'b, yang wafat pada tahun 157 Hijrah. Ibnu Abi Dhi'b ini adalah satu orang yang warak, satu orang yang sangat warak dan lebih mendirikan kebenaran daripada Imam Malik. Beliau pernah masuk ke istana khalifah pada ketika itu, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Lalu tanpa takut-takut beliau berkata, kezaliman telah bermaharajalela di depan pintumu, padahal Abu Ja'far adalah Abu Ja'far. Maksud dia berani memberi nasihat walaupun kepada pemimpin dan khalifah. Terus terang dia menyatakan bahawa bila ada kemungkaran, adanya kezaliman, ada benda tak betul, para ulama ini maka akan pergi terus memberi nasihat kepada pemimpin. Maksudnya, meskipun Abu Ja'far ini, Allahumma salli ala Muhammad, raja yang sangat keras dan takut, namun beliau tidak takut. Itu makna dia. Abu Ja'far tadi, Allahumma salli ala Muhammad, Ibu Abi Dhi'b tadi dia kata kepada Abu Ja'far Al-Mansur. Dia kata Abu Ja'far adalah Abu Ja'far. Abu Ja'far adalah Abu Ja'far. Dia tidak takut kepada khalifah, kepada pemimpin. Ada benda tak betul, terus dia nasihat dan dia tegur. Dan nasihat untuk kaum muslimin. Apa maksud nasihat? Wa amatil muslimin, Nabi kata, untuk kaum muslimin.
Adapun nasihat untuk kaum muslimin, maka ia dapat dilakukan dengan pelbagai cara. Macam mana kita nak buat? Caranya ialah, salah satunya adalah seperti perbuatan Jarir yang disebutkan tadi, yang kita bacakan di awal tadi. Dan perbuatan ini pernah juga dilakukan oleh seorang imam tabi'in di Basrah yang bernama Yunus bin Ubaid Al-Abdi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 139 Hijrah. Selain ulama, Yunus terkenal sebagai saudagar sutera. Pekerjaannya adalah membeli sutera daripada seorang lalu menjualnya kepada orang lain. Dia beli sutera dan dia jual kepada orang lain. Ceritanya ialah pada suatu hari ada satu orang perempuan. Satu orang perempuan ni datang kepada dia sambil membawa sepotong baju sutera, dan Yunus bertanya, engkau hendak jual berapa baju ini kepadaku? Perempuan itu menjawab, aku nak jual dengan harga 600 dirham. Maka Yunus berkata, harga baju itu lebih daripada itu, maknanya mahal lagi ni, bukan 600. Dia kata harga baju ni kalau tengok dengan jenis dan kualiti ni mahal, lebih daripada itu. Maka perempuan itu pun berkata 700. Dia kembali berkata harganya lebih daripada itu, bukan 700, mahal lagi. Dan dia terus meningkatkan harga hingga mencapai 1000. Lalu Yunus memberikan wang tersebut kepadanya. Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, yang terkenal dengan gelaran Zainul Abidin, yang wafat pada tahun 94 Hijrah, menasihatkan kaum muslimin dengan cara yang lain. Setiap malam beliau akan memikul makanan di atas bahunya untuk dibawa ke rumah fakir miskin dan janda-janda yang tua. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang hal itu selain dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang dilakukan oleh Khalifah Amirul Mukminin bila melihat rakyatnya sendiri susah. Ada yang tak cukup makan, tak ada makanan, dia sendiri pergi ambil makanan, tanggung gandum di atas belakang, walaupun dia ada pembantunya. Pembantunya nak bawa gandum tadi. Dia kata, adakah kamu sanggup menanggung, nak jawab semua ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagai dia khalifah. Jadi bila tengok ada rakyat dia susah, tak dapat makan, dia sendiri balik ambil makanan tersebut dan berikan kepada rakyat. Baik. Ibnu Ishaq berkata, sekelompok orang di Madinah dapat hidup tanpa mengetahui sumber penghidupan mereka. Setelah Ali bin Al-Husain meninggal dunia, maka tidak lagi mendapati makanan yang mereka temui setiap malam itu di depan rumah mereka. Jadi dia bantu orang susah pergi ke rumah fakir miskin, bawa makanan, dipikul makanan di bahunya, dibawa ke rumah-rumah fakir miskin dan janda-janda tua ini untuk diagihkan makanan. Tak ada siapa pun tahu, melainkan dia dan Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah bila dah dia meninggal, dan orang-orang yang selalu mendapat makanan tadi, Allahumma shalli ala Muhammad, dah tak dapat makanan lah. Sebab apa? Sebab Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib sudah pun meninggal. Kata Sufyan ibn Uyainah, dia kata, nasihatlah untuk makhluk Allah, kalian tidak akan berjumpa Allah dengan amal ibadah yang lebih baik daripada perbuatan itu. Andai seorang malaikat turun dari langit dan memberitahuku bahawa semua orang akan masuk syurga kecuali diriku, aku akan redha dengan hal itu, kata Sufyan bin Uyainah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i adalah salah seorang murid kepada Ibn Uyainah, Sufyan ibn Uyainah. Juga Imam Syafi'i kata, aku tidak pernah berdebat dengan seseorang melainkan dengan penuh nasihat. Kata Imam Syafi'i, ma jadaltu ahadan illa tamannaitu ay yuzhirahu Allah ala lisanih. Aku tak berdebat dengan satu orang melainkan aku mengharapkan kebenaran akan lahir pada lisannya.
Dan katanya lagi, setiap kali aku berdebat dengan seorang, aku sentiasa berharap Allah Subhanahu wa taala membantu dan memberinya taufik. Jadi nampaknya sangat berbeza dengan sikap kita selama ini. Dia kata dalam perdebatan kita sentiasa berharap agar lawan kita lupa dan keliru sehingga kita dapat menewaskannya dengan mudah. Sebab itu dia sebutkan tadi, bezakan di antara nasihat dan juga celaan. Dalam kita melihat benda-benda yang benda mungkar, bila Nabi sebut man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kaedah dalam kita nak mencegah benda mungkar ada 3 yang diajarkan oleh Nabi SAW. Pertama sekali, ubah dengan tangan. Ubah dengan tangan maksudkan kalau dia pemerintah, dia ada kuasa, dia kena ubah benda mungkar tadi dengan kuasa yang dimiliki, dengan tangan dia. Itu yang pertama. Kalau tak mampu juga, pergi kepada yang kedua. Nabi kata fa illam yastati'a fa bilisanih. Dan jika tidak mampu, ubahlah benda mungkar tadi dengan tangan, dengan lisan. Dengan lisan antara dengan kita tegur, kita beri nasihat. Itu maknanya kita mencegah benda mungkar. Tapi dalam kita nak memberi nasihat, nak menegur sebagainya, di sana ada adab yang perlu kita jaga. Yang terakhir termasuklah nasihat menegur kesalahan seseorang agar ia bergerak memperbaiki diri. Namun nasihat sebegini memerlukan adab kesopanan yang tinggi agar tercapai matlamat yang diharapkan. Dan nasihat yang disampaikan tanpa adab yang betul bukan sahaja menimbulkan salah faham, bahkan perkelahian dan diikuti dengan perpecahan. Ini hari ini kadang-kadang bagaimana cara untuk kita nak menegur, kalau kita tak meraihkan adab-adab yang diajarkan oleh Islam, macam mana kita nak beri nasihat? Kita nak tegur satu orang yang buat perkara yang tak betul, macam mana kita nak tegur? Kita nak terus marah dia ke? Macam mana cara yang berhikmah yang diajarkan oleh Nabi SAW? Salah satu adab menegur adalah menyampaikan nasihat itu di tempat tersembunyi. Jika nasihat seseorang di hadapan orang ramai, ia akan membuatnya rasa malu. Ini juga perlu kita tahu. Kita tahu dah haji ni ada buat salah silap, kita pun main dalam kuliah, kita pun tu tahu haji ni tak betul buat benda ni, apa tua-tua pun tak kerti. Haji tu malu punya. Tak boleh. Kita tak boleh direct macam tu, kerana memalukan dia. Kan? Sama juga kalau jemaah mana-mana pun tak suka, kan? Ada orang main tak suka kat ceramah ustaz ni, kata ni ustaz ni tak betul, dia terus kat tangan ni ustaz ni tak betul, tak mengaji ke, tak study dulu ke, tak boleh. Sekali lagi habis kuliah lagi pergi jumpa ustaz tu. Ataupun sama juga kalau ustaz tu nak tegur mana-mana individu, tak payah sebut secara khusus tuju kepada dia dalam kuliah. Kalau nak sebut pun sebut umum saja, jangan sebut nama. Jangan sebut nama. Sebab tu kita baca hadis Nabi SAW, bila Nabi cerita tentang orang-orang ataupun umat terdahulu ataupun si fulan yang buat dosa, Nabi tak sebut nama individu tersebut. Banyak dalam hadis sebut anna rajulan, ada satu orang lelaki. Nabi tak sebut nama. Nabi tak sebut nama, walaupun nak cerita dia ni ada buat dosa, ada buat salah macam ni. Nabi cerita dalam hadis, Nabi sebut anna rajulan kana fi man kana qablakum, dulu ada satu orang di kalangan. Nabi tak sebut nama individu tersebut. Ini yang diajarkan oleh Islam. Kalau kita nak cerita sekadar untuk mengambil i'tibar dan pengajaran, kita tak sebut nama individu tersebut. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi macam mana cara untuk kita nak beri nasihat dalam keadaan orang tadi tak terasa hati, suka, dan dia boleh berubahlah dengan nasihat yang kita beri tadi. Tak bukan senang nak ubah orang tu sekalian. Kalau tak kena cara nasihat kita, adab kita, orang tak boleh terima, bahkan boleh jadi gaduh pula tu sekalian. Kalau cara nasihat tak betul. Kata Fudail bin Iyad yang wafat pada tahun 187 Hijrah. Dia kata seorang mukmin menutupi lalu menasihati seorang pendosa, mengisytiharkan lalu mencela. Imam Asy-Syafi'i berkata, sesiapa yang menasihatimu secara sembunyi-sembunyi, maka ia benar-benar menasihatimu. Dia memang nak suruh kita ubah, dan dia bukan niat nak malukan kita. Dia tak nasihat, tak tegur secara terang-terangan depan orang ramai ni. Itu mungkin menyebabkan kita malu
Sesiapa yang menasihatimu di khalayak ramai, ia sebenarnya sedang menghinamu. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi kita pun panggil dia bagi haji macam ni tak betul ni, solat haji ni tadi nampak tak betul, ambil wuduk tadi nampak tak betul macam ni, pergi nasihat, jumpa dia secara senyap-senyap. Itu lebih baik. Dan kalau kita nasihat di khalayak orang ramai, orang akan tahu kelemahan dia dan dia pun akan malu. Dan dia pun segan dah nak datang masjid, surau dan sebagainya, kerana silap kita. Dan adab inilah yang sangat dianjurkan, terutama ketika menasihati pihak yang lebih tinggi dan berkuasa. Kebiasaannya orang-orang yang dihormati, mereka agak sukar menerima nasihat, apatah lagi jika disampaikan dengan cara yang biadab. Kata Abdullah bin Abbas, ditanya tentang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada penguasa, macam mana cara nak buat? Dia menjawab, jika kamu mesti melakukannya juga, maka lakukanlah. yakni ketika tidak ada orang lain selain daripada kamu berdua. Mana nasihat secara tertutup dan tersembunyi itu lebih baik untuk menjaga maruah dia. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau benda maksiat hari ini yang dilakukan secara terang-terangan dan dia pun berani buat benda dosa tersebut dan dia bangga buat secara terang-terangan, kita pun kena tegur secara terang-terangan. Kita kena tegur secara terang-terangan. Apatah lagi kalau dah diberi nasihat, makin menjadi-jadi, makin nasihat, makin buat lagi, tuan-tuan sekalian. Yang tu kita kena terang-terangan. Dia pun berani buat secara terang-terangan benda maksiat, benda tak elok tersebut, dan orang semua dah tahu, tuan sekalian. Jadi kita nasihat pun secara terang-terangan. Apabila nasihat tidak didengar, tuan-tuan, bukan senang nak mengubah manusia, nak bagi faham, reti agama, nak bagi jadi baik ini semua kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Kita usaha je. Nak main mengaji boleh faham, bukan kerja saya bagi tuan-tuan faham. Kerja faham, kerja Tuhan. Allah Ta'ala nak bagi kefahaman kepada satu orang. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kebaikan, Allah Ta'ala akan bagi dia faham agama, reti. Kita faham ni kerja Allah Ta'ala nak bagi kita faham. Kita mengaji macam mana pun yang nak bagi faham, reti ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi suatu hal yang harus diingat, seseorang pemberi nasihat seharusnya sentiasa memeriksa dirinya. Adakah dia menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati itu, atau dia sebenarnya menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Itu. Jika dia berbangga ketika nasihatnya dijalankan dan marah ketika ditolak, maka itu petanda dia tidak ikhlas. Jadi kalau nasihat dia tadi, Allahumma salli ala Muhammad, apa hak dia cakap, dia nasihat, orang buat, dia rasa bangga. Tapi kalau nasihat dia tadi ditolak, orang tak dengar, orang tak terima, maka dia akan rasa marah. Makna dia nasihat yang dia berikan tadi tidak ikhlas. Sebab itu nasihat yang kita berikan tadi bukan kerana siapa-siapa, tapi kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas kerana Allah tidak akan marah jika kata-katanya tidak didengari. Sebab dia betul-betul ikhlas. Kalau dia tak dengar tu, buat macam mana? Dan mungkin dia sedih, namun dia tidak ada alasan untuk marah. Sedih juga walaupun orang tak dengar nasihat dia, tapi dia tak akan marah orang tak dengar nasihat dia. Ini orang-orang yang betul-betul ikhlas di dalam menyampaikan nasihat. Jadi jika dia marah apabila nasihatnya tidak didengari, maka kemarahan itu bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kerana nafsunya yang cintakan kepada penghormatan. Jadi inilah di antara adab-adab di dalam kita nak menyampaikan ataupun memberi nasihat kepada orang lain. Islam mengajarkan kepada kita ada adab etika dalam kita menyampaikan nasihat, dalam kita nak menegur orang yang melakukan kesalahan dan kesilapan. Ambillah pengajaran daripada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Syafi'i. Ini satu ucapan, kata-kata yang sangat baik. Jadi kalau kita nak memberikan nasihat, dia kata sesiapa yang menasihatimu secara tersembunyi, yakni sembunyi-sembunyi, maka ia adalah benar-benar akan menasihati kamu. Jadi kita jumpa dia, kalau satu orang buat salah, kita panggil dia, tegur dia secara personal lah, jangan kita umumkan. Jadi sesiapa yang menasihati kamu di khalayak orang ramai, kata Imam Syafi'i,
maka ia sedang menghinamu. Jadi inilah adab-adab yang diajarkan oleh Islam dan juga contoh tauladan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW yang mereka belajar terus daripada Nabi SAW, seperti mana kisah Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu yang kita bacakan tadi. Mudah-mudahan kisah yang kita bacakan ini memberikan peringatan dan pengajaran kepada kita semua. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita semua dan memasukkan kita ke dalam syurga-Nya nanti insya-Allah taala. Yang baik daripada Allah taala. Mohon maaf salah silap, kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr.